Assalamualaikum dan salam Sarawak Maju Makmur bersama saya Hafizah Munirah Maharap. Tumpuan Berita Malam. Sarawak berhasrat menjadi destinasi utama dalam industri ekopelancongan khususnya bagi pelancong dari United Kingdom UK. Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah memberitahu pasaran UK telah memainkan peranan penting dalam kebangkitan semula sektor pelancongan Sarawak. Katanya dari Januari hingga September 2023 sahaja, Sarawak telah menerima kedatangan seramai 18,833 pelawat dari UK. Menurut beliau, kadar pertumbuhan sebanyak 216.74% dalam segmen ini sangat mengagumkan berbanding tempoh yang sama pada tahun 2022 apabila menerima kedatangan 5,944 pelawat UK. Bercakap dalam satu kenyataan media baru-baru ini, Datuk Seri Abdul Karim yakin berdasarkan arah aliran semasa, anggaran keseluruhan 25,110 ketibaan pelawat dari UK ke Sarawak dijangka dicatat pada tahun 2023. Katanya dalam usaha meningkatkan penukaran daripada pasaran UK, Lembaga Pelancongan Sarawak STB telah melancarkan kempen UK bersama National Geographic Traveller UK dan TripAdvisor yang akan dijalankan sehingga April 2024 di World Travel Market di London pada 7 November. Sementara itu, STB turut menandatangani memorandum persefahaman MOU dengan Malaysia Airlines Berhad MAB bagi kempen pemasaran bersama untuk tahun 2024. Majlis tersebut telah disaksikan oleh Datuk Seri Abdul Karim, Timbalan Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak, Datuk Sebastian Ting Chuyu, Setiausaha Tetap MTCP, Datuk Sherina Husaini dan Pengurus Besar Wilayah MAB UK dan Eropah, Daniel Ben Bridge. Laporan seterusnya. Agensi Penyelarasan Pembangunan Kereta Kuching GKCDA akan membangunkan kilang pemprosesan, pembukusan dan pemasaran padi beras di Dewan Undangan Negeri Dun Mambung. Sehubungan itu, Pegawai Tadbir Khas GKCDA Datuk Iqbal Jawik telah melakukan lawatan kerja ke kilang Antares Venture Senin Berhad bagi melihat cara dan tadbir urus pemprosesan padi kepada beras yang dilakukan. Katanya proses tersebut akan diadaptasikan kepada pelaksanaan projek pembinaan kilang pengumpulan, pemprosesan dan pembukusan padi sawah dan bukit yang bakal dibina di Kampung Bengoh Padawan yang dijangka akan bermula pada tahun 2024. Melalui kerjasama rapat dengan komuniti tempatan, Datuk Iqbal Hon yakin bahawa pemasaran kolektif moden yang berkesan memainkan peran penting dalam mewujudkan pasaran dan permintaan baharu. Ini seterusnya membolehkan petani Sarawak berkembang maju di samping mengekalkan dan memelihara amalan pertanian padi tradisional mereka. Dalam hal itu, Pengarah Urusan Antares Venture Senin Berhad, Brendan Con berkata, kilang tersebut merupakan syarikat tempatan yang memberi tumpuan kepada pemeliharaan pelbagai jenis beras tradisional dan kemajuan industri padi tempatan di Sarawak. Di Sarike pula, sebanyak RM99,302 diperuntukkan melalui Jabatan Pengairan dan Saliran Bahagian Sarike DID untuk melaksanakan projek tempatan banjir di Jalan Singba di Meradong yang merangkumi 4 parit. Ia bagi mengatasi isu banjir yang sering berlaku di Jalan Singba akibat masalah parit tersumbat dan saliran yang tidak baik menyebabkan paras air sungai kerap melimpah pada musim hujan. Majlis penyerahan tapak projek tersebut disempurnakan oleh Gung Chiu Kion yang mewakili Timbalan Menteri Sumber Asli, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim merangkap Ahli Parlimen Sarike Datuk Seri Wang Tiong Si dalam majlis ringkas baru-baru ini. Sementara itu, rombongan terdiri daripada pegawai DID dan ahli-ahli pusat khidmat Sarike turut membuat tinjauan ke semua 4 parit sepanjang 3.69 km yang akan dikorek dan dibersihkan. Dalam perkembangan berkaitan, Pusat Khidmat Sarike bersama DID Bahagian Sarike mengadakan sesi penyerahan 3 projek yang telah siap di kawasan Meradong pada Selasa. Pelaksanaan projek pembersihan parit di Jalan Kuang Ho Kuang Hing, Sungai Meradong Bakong sepanjang 1.4 km, Tanah Perkuburan Cina Batu 3 hulu Jalan Mingti Jalan Paris Haik 2 ke Sungai Binatang sepanjang 6.84 km dan Sungai Tulai Jalan Tong Ah ke Jalan Bukit Tunggu Tulai sepanjang 4 km telah siap sepenuhnya dan memberi manfaat kepada penduduk setempat. Penyerahan projek siap DID di 3 tapak projek telah disaksikan oleh Gung Chiu Kion yang mewakili Datuk Seri Wang Tiong Si. Projek yang bermula pada 18 September itu telah siap sepenuhnya pada 6 November 2023.
ketika ditemui penduduk-penduduk kampung merakamkan penghargaan di atas usaha Datuk Seri Wang yang bekerja keras membawa pembangunan di kawasan Meradong dan menyelesaikan masalah banjir. Menurut mereka, penyediaan pelbagai kemudahan seperti jalan di luar bandar akan memberi manfaat kepada penduduk di Meradong. Petinju kelab SS Fighters Muhammad Izzat Zulfakar dinobatkan juara kejohanan Muay Thai Piala Premier Sarawak 2023 yang melabuhkan tirainya di Street Mall Paragon Bintulu baru-baru ini. Beliau mengesahkan kejuaraan selepas menundukkan Fazli Julai yang mewakili Warmonga Miri dalam pertembungan Super Fight Pro 62 kg. Perlawanan sengit itu turut disaksikan Timbalan Menteri Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan Sarawak, Datuk Dr. Ripi Lamat selepas menyempurnakan perasmian kejohanan. Tidak kurang menariknya perlawanan jemputan antarabangsa yang menampilkan wakil Finik Meranik Semarahan, Iyad Hasbullah, menentang Salam Sampuri dari Yemen. Perlawanan kategori Super Fight Pro 51 kg itu dimenangi Iyad Hasbullah selepas menampilkan aksi bertenaga dalam 3 pusingan. Turut mencuri tumpuan pertembungan kategori Super Fight Pro menyaksikan wakil dari Thailand Sipsan berjaya menumbangkan Jel Dah Ghana yang mewakili Top Dog Gym Ghana. Manakala dalam perlawanan Super Fight Pro 48 kg kategori wanita, Echah Gomo yang mewakili Gomo Muay Thai Selangor menang ke atas peserta Revo Muay Thai Gym Baby Tasha. Saingan Super Fight Pro 60 kg tidak kurang menariknya menyaksikan Rizwan Nur Syami dari 66 Unicorn Muay Thai Gym menang ke atas Aiman Taro dari PS Muay Thai Bintulu. Aksi tumpuan lain termasuk pertembungan di antara Nidal King Joker JTT Malaysia dengan menumpaskan Mustafa yang mewakili Muay Fit KK Iran dalam kategori Super Fight Pro 83 kg. Pemenang lain adalah seperti berikut. Seramai 200 peserta dari kelab sekitar Sarawak, Sabah, Johor, Kuala Lumpur, Selangor, Terengganu dan Kelantan termasuk dari 6 negara luar iaitu Yemen, Iran, Thailand, Singapura, Brunei dan Kalimantan Barat mengambil bahagian dalam kejohanan kali ini. Sekian edisi malam bersama saya Fiza Munirah. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial Lukas termasuk portal lukas.sarawak.gov.my dan UKAS Channel di YouTube. Sebelum akhiri berita Lukas, kami tinggalkan anda dengan visi Premier Sarawak 2030, Strategi Pembangunan Pasal COVID-19, PCDS 2030. #Saluran Informasi Rakyat. Salam Lukas. Visi Premier 2030. Strategi Pembangunan Pasca COVID-19, PCDS 2030. Dengan mandat penuh rakyat Sarawak untuk 5 tahun yang akan datang, Kerajaan negeri yakin memenuhi komitmen untuk melaksanakan inisiatif-inisiatif pembangunan yang sedang dirangka dan sedang dilaksanakan. Lebih banyak kemajuan dan manfaat dari kemakmuran untuk kesejahteraan rakyat Sarawak akan direalisasikan. Kerajaan negeri akan sedaya upaya mencapai inisiatif-inisiatif pembangunan yang sedang dilaksanakan dan yang telah dirancang di bawah Strategi Pembangunan Pasca COVID-19 PCDS 2030 yang dilancarkan pada 22 Julai 2021. Menjelang 2030, Sarawak akan menjadi negeri maju yang dipacu data dan inovasi di mana semua rakyatnya menikmati kemakmuran ekonomi, keterangkuman sosial dan kelestarian alam sekitar. Untuk mencapai aspirasi ini, terdapat 7 teras strategik. Mentransformasikan Sarawak ke arah ekonomi yang berdaya saing dengan meningkatkan tahap produktiviti, membangunkan lebih banyak aktiviti hiliran bernilai tinggi, meningkatkan kemudahan menjalankan perniagaan dan menjadikan Sarawak destinasi pelaburan pilihan, menumpukan perbelanjaan di kawasan yang paling menghasilkan impak ekonomi, sosial dan alam sekitar, mengoptimumkan penggunaan aset dan peruntukan kerajaan serta membangunkan modal insan untuk menyokong pembangunan sosioekonomi, mempercepat adaptasi digital dan penggunaan data untuk menjana pendapatan, memacu manfaat ekonomi dan sosial untuk semua rakyat Sarawak dengan memberi tumpuan kepada golongan miskin, menyeimbangkan kemajuan ekonomi dan kelestarian alam sekitar,
Pelan transformasi ini akan menggariskan 6 sektor utama sebagai pemacu pertumbuhan, iaitu pembuatan, pertanian, pelancongan, perhutanan, pelombongan, perkhidmatan. Disokong oleh 7 pemboleh, iaitu transformasi digital, inovasi, pendidikan dan pembangunan modal insan, kemudahan asas, utility, pengangkutan, tenaga boleh diperbaharui. Aspirasi Sarawak ke arah negeri maju dan berpendapatan tinggi akan dilaksanakan di bawah RMK 12 2021 hingga 2025 dan RMK 13 2026 hingga 2030. Di bawah RMK 12, fokus utama ialah untuk melengkapkan projek kemudahan asas sebagai platform untuk mendorong pembangunan ekonomi. Visi Premier Sarawak Maju 2030.